Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita masih membicarakan tajuk pada malam ini awal Muharram, dan kita sedang membacakan satu ayat Quran. Allah Ta'ala sebut, wa man yuhajir yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ata. Siapa yang hijrah, pindah, berubah, merantau, aku buka rezekinya seluas-luasnya, kata Allah, berbanding orang yang hanya duduk berpeluk tubuh. Sebab itu tadi kita bawakan contoh, bahkan ulama membahaskan ayat ini bukan untuk orang Islam saja, seluruh makhluk Allah, termasuk yang bukan Islam. Sebab atas sifat rahmat dia, siapa berusaha dia dapat. Tapi orang Islam kalau tak berusaha takkan diberi. Macam tadi kita bercerita tentang orang paling kaya di negara kita, namanya Robert Kwok Fock Nguyen. Dia punya kekayaannya mencecah 14.8 bilion US dollar, dan dia adalah orang ke-96 terkaya di dunia. Tuan-tuan, sebut 14.8 bilion ni bukan sikit, banyak. Orang kita sekarang kebelakangan ni memang nyuka kira duit sehari dua dah, tukar betul ni, triliun, bilion, entah apa yang dia faham, kita pun tak tahu. Orang kampung-kampung pun pandai dah menyebut juta semua. Belajar setakat mana kenal dah, bilion, triliun, juta dah pandai menyebut dah. Tapi tahu tak kita bilion tu banyak mana? 1 bilion banyak mana? Banyak lah, dia kata. Yelah banyak mana? Banyak lah, dia kata. 2 bilion banyak mana? Banyak lah, dia kata. Yelah banyak mana yang awak faham banyak tu? Sebab bilion ni orang Melayu baru kenal, tak kenal sebelum ni. Kita punya silibus sekolah sampai juta je. Ya, cek silibus matematik sekolah, mana ada bilion, juta je. Baru ni kenal bilion, triliun, lepas pilihan raya baru kenalnya. Sebelum tak kenal mendengar pun. Ya, sebab kita duit banyak mana lah ada. Lebih tabung haji dah keluar masuk benda ada. Tak kenal. 1 bilion 1000 juta. 1000 juta. Mana Robert Kwok ada 14,000 juta US dollar. Orang buat analisis perbandingan 1 bilion, pergi bank ambil duit RM1 per saat. RM1, jangan berhenti. RM1. Untuk kumpul 1 bilion, proses RM1 per saat memakan masa 33 tahun. Itu buat perabot kursi meja, kepala serabut duduk saja. RM1. Untuk kumpul 1 juta, proses RM1 per saat memakan masa 30 hari. Lepas tu kalau juta, masuk akal. Bilion, banyak. Bukan sikit. Apatah lagi triliun. Triliun ni, kalau kita cocok duit di bank, 1 juta sehari, kita ambil masa 2,739 tahun untuk withdraw 1 triliun. Lepas tu jangan tahu sebut je. Banyak. Banyak. Banyak mana? Banyak. Dia kata gitu. Dah, banyak tu, bukan sikit. Yang orang kaya-kaya ni semua bilion-bilion lah. Kita bukan level kita lah. Macam dulu Cristiano Ronaldo Aveiro, dulu dia main dengan Real Madrid, sekarang dia tak main dengan Juventus. Dulu dia main dengan Real Madrid, jadi anak emas, umur masih muda. Gaji dia masa tu paling tinggi dalam dunia, 70 juta euro 1 tahun. 70 juta, sekarang dah turun 30 lah. Saya ingat tak banyak, dah tua lah, umur 30 lebih tua lah. Dulu gaji dia boleh cecah 70 juta euro. Maknanya kalau convert duit Malaysia, euro bukan pound sterling, euro. 70 juta euro, maknanya gaji dia setahun 292 juta 73,721 ringgit 54 sen 1 tahun. Jom kita kira duit. Kira duit paling syok sekali. Nak duit orang paling sedap mengira, tuan-tuan. Orang kira duit kita, kita marah. Kita kira duit orang. Maknanya sebulan gaji dia 24,348,588 ringgit 15 sen. Maknanya juga gaji dia seminggu 5,844,371 ringgit 61 sen. Bermakna gaji dia sehari 1,167,861 ringgit 37 sen. Baik, mungkin kita pening, banyak nombor Ustaz, pening kepala. Beginilah, dengan duit sebanyak itu, Cristiano Ronaldo boleh beli apa? Itu senang nak faham. Label kita orang Malaysia, tanya boleh beli apa dengan duit itu.
Dengan duit sebanyak itu, dia boleh beli sebanyak 31,313 biji kereta kancil. Boleh faham? Boleh faham kan? Barulah faham sikit. Label kita kena gitu ya. Janganlah sebut nombor, dia menganga, dia tak tahu apa dia faham. Kalau nak saintifik sikit, kalau disusun duit dia RM1, not RM1, disusun 12 cm setiap satu, panjangnya boleh mencecah 105,211 km. Ini bermakna Cristiano Ronaldo boleh berjalan atas duit dia dan dia boleh pusing bumi 8 kali. Alamak, tinggi sangat lah Ustaz. Boleh lagi simple lagi lah. Kita orang ni tak education tinggi sangat. Boleh nak mudah. Ginilah. Untuk dapat gaji sama macam Cristiano Ronaldo, tuan-tuan kena bekerja, kalau tuan-tuan gaji RM1,000 satu bulan, tuan-tuan kena bekerja selama 73,063 tahun. Faham. Itulah banyaknya. Baik tu duit ni, kalau nak cerita angka, pening. Tu orang paling kaya di Malaysia. Nama Robert Kwok Hok Nien. Nombor 2 paling kaya di Malaysia namanya Tan Sri Kwek Leng Chan. Apa sebab dia kaya? Hong Leong dia punya. Kekayaannya 7.2 bilion US dollar. Dia orang ke-202 paling kaya dalam dunia. Nombor 3 paling kaya dalam Malaysia namanya Tan Sri T Pattaranandam Ananda Krishnan. Dia punya kekayaan mencecah 7.1 bilion US dollar. Dia orang ke-219 paling kaya dalam dunia. Apa sebab Ananda Krishnan kaya? Kita yang kayakan dia. Astro dia punya, Maxis dia punya. Dengan dia pun saya ingat tuan-tuan boleh hantar surat minta duit juga. Minta bantuan. Masjid ke apa nak pasang aircon baru ke, kipas helikopter. Try je. La ilaha Allah, apa salah? Try je. Ananda Krishnan ni, dia kesian. Sebab anak dia, Van Ajan Siripanyo, pewaris dia, tak minat bisnes. Dia jadi Tok Sami. Anak dia jadi Tok Sami. Sami ni tinggi pada Tok Imam kita lagi. Tok Imam nak beli kereta, Tok Sami tak nak. Sami betul, tinggal dunia habis. Jadi duit dia berbilion, nak turun kat siapa? Try lah Masjid Shah Alam, Masjid Seksyen 7, try minta. Mana tahu dapat. Try je. Hantar je surat. Hantar kat Maxis, mana sampai. Yang keempat paling kaya dalam Malaysia namanya Tan Sri Dr. Teh Hong Piao. Apa sebab dia kaya? Public bank dia punya. Kekayaannya 6 bilion US dollar. Dia orang ke-277 paling kaya dalam dunia. Orang yang kelima paling kaya dalam Malaysia namanya Tan Sri Lee Shin Cheng. Toke IOI 5.6 bilion US dollar. Orang ke-352 paling kaya dalam dunia. Nombor 6 paling kaya nama Tan Sri Lim Kok Teh. Anak kepada mendiang Lim Goh Tong, kekayaan 4.7 bilion. Orang nombor 7 paling kaya Tan Sri Dr. Chen Lip Kiong, baru masuk senarai. Dia punya kekayaan 3.3 bilion. Dia ni doktor perubatan, tapi entah macam mana dia dapat buka kasino dekat dengan Phnom Penh, Naga World. Dia daripada doktor jadi toke kasino. Kaya betul. Nombor 7 paling kaya dalam Malaysia. Nombor 8 juga baru masuk senarai, Tan Sri Koh Pun Kiong dengan Kun Poh Ming, Toke MC, adik-beradik. 3 bilion US dollar kekayaan dia. Orang ke-9 paling kaya dalam Malaysia, Tan Sri Lau Cho Kun, kekayaannya 2.6 bilion. Yang ke-10 paling kaya juga baru masuk senarai dan sangat mengejutkan ramai orang, namanya Kwan Kam Hon. Dia punya kekayaan 2.5 bilion. Orang panggil dia ni King of Condom. Dia buat kondom. Segala kondom semua dia buat. Dia toke getah apa tak tahulah macam mana dia buat. Jadi kaya 10. Senarai terbaru ini 1 sampai 10, 10 tak pernah pergi Mekah. Tak pernah pergi Mekah. Tak pernah bayar zakat, tak pernah sembahyang Jumaat. Bayang. Ni kita bukan resis. Kita cerita perubahan, mesti buat sesuatu. Orang lain dah berjaya lah. Kita huah kelahi siang malam pagi petang tak habis-habis lagi. Orang lain dah. Dulu kita ada dalam senarai 1 sampai 10 Tan Sri Syed Motta Al-Bukhari. Tapi sekarang dia dah keluar pada senarai, dia masuk jadi nombor 12. Tan Sri Syed Motta Al-Bukhari nombor 12, dia punya kekayaan 1.9 bilion. Dia duduk bawah daripada Tan Sri Francis Yoh, YTL Corporation, 2.4 bilion dia punya kekayaan. Tapi bukanlah saya mengatakan kita orang Melayu ni tak ada langsung yang kaya, ataupun orang kita ni tak reti nak cipta kekayaan. Tak.
Orang Islam bukan tak pernah kaya, pernah. Kalau di Malaysia ni, di tanah Melayu ni kita cerita sejarah 140 tahun dulu, ada satu orang Islam, dia punya kekayaan luar biasa. Setaraf Donald Trump dia punya kekayaan. Ini cerita 140 tahun dulu. Ada 140 tahun dulu, ada satu orang negeri Johor, Darul Takzim. Kaya betul. Dan dia bukan kerabat diraja. Kaya. Luar biasa kekayaannya. Dia punya kaya, dia ada 60,000 pajakan tanah di seluruh Johor, khas untuk tanam gambir saja. Dan dia punya kaya, dia ada 4 buah kapal kargo steam yang besar kapal Titanic tu. Besar betul. Orang zaman itu 140 tahun dulu tergeh-geh nak beli kereta lembu. Dia dah ada kapal. 4 biji. Bukan main kaya. Dan dia ada satu hotel yang sekarang dipanggil Raffles Hotel di Singapura. Kawasan paling strategik dekat dengan patung singa muntah. Kat situlah hotel dia. Kaya betul. Siapakah orang tersebut? Almarhum Syed Muhammad Ahmad Al-Sagaf. Orang Johor lebih kenal dengan sebutan Nong Cik. Kalau di Johor Bahru ada Taman Nong Cik. Itu nama dia lah tu. Kaya luar biasa. Sedang mana dia kaya Ustaz? Berapa harta dia ada? Berapa aset dia ada? Ginilah. Tak payah cerita aset lah. Dia ni punya kaya. Dia ni ada mesin cop duit. Punya kaya. Dia cop duit sendiri. Memang kaya betul. Nong Cik ni dulu, dia buat satu duit, dia panggil duit Constantinople Estate, negeri Johor. Duit ni sah dilakukan, laku di negeri Johor selama 40 tahun. Guna, dibenarkan. 40 tahun guna di negeri Johor, start tahun 1870 sampai 1917. Dengan perkenan almarhum tuanku. Dia buat duit tu, nilai 25 sen, 50 sen, $1 dengan $2. Tapi duit tu tak boleh beli barang. Dia pekerja dia, kuli dia dapat duit ni kena pergi post office ataupun mana-mana kedai yang ada dalam bandaraya Johor Bahru ketika itu, boleh beli barang dengan pertukaran. Duit tu besar, dia tulis Kukup nombor 85, 1 Mei 1878, dengan kebenaran Duli Yang Maha Mulia Maharaja Johor, Constantinople Estate, pembayaran tunai kepada kuli-kuli yang membawa nota ini dengan nilaian $2. Bayangkan punya kaya, cop duit sendiri. Tapi itu tak best lagi. Ada yang lagi best lagi. 140 tahun kemudian, cerita sejarah tadi 140 tahun dulu. 140 tahun kemudian muncul satu orang namanya Tan Sri Datuk Seri Dr. Ungku Zeti Akhtar bin Ungku Abdul Aziz. Orang lebih kenal dengan Tan Sri Zeti Akhtar Aziz. Apa kerja Tan Sri Zeti Akhtar Aziz? Gubernur Bank Negara. Apa kerja Gubernur Bank Negara? Sign duit. Tuhan punya kerja. Zeti Akhtar Aziz ni cucu kepada Syed Muhammad Syed Omar Al-Sagaf. Sebelah mak dia Syarifah Azah Muhammad Al-Sagaf. Syed Muhammad Syed Omar Al-Sagaf ditakdirkan pula anak saudara benar kepada Syed Muhammad bin Hamad Al-Sagaf ataupun Nong Cik. Maknanya keturunan dia, moyang dia cop duit, cicit dia sign duit. Don't play-play oh. Kita macam mana Tuhan mengatur kan tu ya? Moyang dia cop duit, cicit sign duit. Keturunan kita chicken chop pun tak kenal. Kita lah baru kenal chicken chop ni. Itulah pentingnya penghijrahan.